Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik kertas 2 bahagian A. Untuk tajuk video kali ini, kita akan membincangkan tajuk persamaan linear serentak. Soalan ini diambil daripada soalan-soalan percubaan tahun 2020 daripada pelbagai negeri. Dan untuk itu, soalan ini boleh di-download pada pautan yang telah disediakan di bahagian description di bawah. Jadi, kita terus melihat soalan kita yang pertama. Seorang pembekal menjual buku rujukan kepada sekolah Simpang 3 dan sekolah Kampung Tengah. Jadual menunjukkan maklumat pembekalan itu. Hitung harga dalam ringgit Malaysia bagi sebuah buku sejarah dan buku kimia. Baiklah, untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ini, kita boleh menggunakan sama ada menggunakan kaedah matriks, menggunakan kaedah penghapusan ataupun menggunakan kaedah penggantian. Jadi untuk video perbincangan kita pada kali ini, cikgu tidak akan menggunakan kaedah matriks kerana kebanyakan soalan persamaan linear serentak telah pun memberi syarat bahawa tidak boleh menggunakan kaedah matriks. Jadi di sini kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Baiklah, kita lihat soalan ini. Terdapat dua buah buku iaitu sejarah dan kimia dan juga jumlah harganya untuk dibekalkan kepada sekolah Simpang 3 dan juga sekolah Kampung Tengah. Jadi untuk buku sejarah kita akan labelkannya sebagai huruf X dan kimia sebagai huruf Y. Jadi di sini kita akan keluarkan persamaan serentak yang terlibat iaitu 50X tambah dengan 15Y sama dengan RM1,320 untuk sekolah Simpang 3. Seterusnya untuk sekolah Kampung Tengah, 32X tambah 60Y sama dengan 1,752. Jadi di sini kita ada dua persamaan. Ini cikgu labelkan di sini persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penghapusan, kita perlu hapuskan salah satu pemboleh ubah yang ada, sama ada X ataupun Y. Jadi di sini cikgu akan samakan pemboleh ubah Y, iaitu persamaan pertama cikgu akan darabkan dengan 4. Jadi di sini kita akan dapati nilainya adalah 200X tambah 60Y sama dengan 5,280. Ini dilabelkan sebagai persamaan yang ketiga. Seterusnya di sini kita dapati bahawa persamaan kedua dan persamaan ketiga kita ada 60Y dan 60Y. Jadi kita boleh hapuskan. Jadi kita ambil persamaan 3 ditolakkan dengan persamaan yang kedua. Jadi 200X ditolakkan dengan 32X, kita akan dapat 168X. Manakala 60Y tolak 60Y, kita hapus dan sama dengan sini adalah 3,258. Jadi kita akan terus dapatkan nilai X iaitu 3,258 kita bahagikan dengan 168. Maka nilai X yang kita gunakan kalkulator, kita akan dapat 21. Jadi di sini buku sejarah harganya adalah RM21. Seterusnya kita nak dapatkan harga untuk buku kimia. Jadi di sini kita boleh menggunakan mana-mana persamaan, sama ada persamaan 1, persamaan 2 ataupun persamaan 3, dan kita gantikan nilai X sama dengan 21. Jadi di sini cikgu akan menggunakan persamaan 1. Jadi di sini 50 didarabkan dengan 21 tambah 15Y sama dengan 1,320. Kemudian kita gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai Y dan jawapannya adalah 18. Jadi harga untuk buku kimia berharga RM18. Jadi mari kita lihat dari segi permarkahannya di sini. Kita mengeluarkan persamaan serentak ini, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita wujudkan persamaan yang ketiga, terdapat 1 markah. Kemudian di sini 1 markah lagi dan jawapan untuk X 1 markah dan jawapan untuk Y 1 markah. Dan markah keseluruhan di sini yang kita akan perolehi adalah sebanyak 5 markah.
Seterusnya, kita lihat soalan kita yang kedua. Rajah menunjukkan dua penimbang yang serupa, P dan Q. Beberapa minuman kotak dan minuman tin disusun atas penimbang itu. Diberi bahawa beza isi padu minimum pada penimbang Q ialah 190 ml. Hitung isi padu dalam mililiter bagi satu kotak minuman dan satu tin minuman. Baiklah, untuk soalan ini, kita akan terbitkan persamaan serentak yang terlibat. Kita lihat pada penimbang P, di mana kita akan gantikan minuman tin ini sebagai X dan minuman kotak sebagai Y. Jadi di sini, X kita akan tolak dengan 3Y sama dengan sifar. Kerana dia seimbang. Jadi, kandungannya adalah sama. Kemudian, kita lihat penimbang Q pula. Di sini kita ada iaitu 7 kotak yang lebih berat daripada 2 tin. Jadi di sini kita ambil 7Y tolakkan dengan 2X dan jawapannya adalah 190. Kerana di sini pada penimbang Q, beza isi padunya adalah 190 ml. Jadi di sini boleh berikan sini sebagai persamaan pertama. Kemudian ini adalah persamaan kita yang kedua. Seterusnya, kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Di sini, kita ambil persamaan pertama, didarabkan dengan 2, supaya kita akan hapuskan pemboleh ubah X di sini. Jadi, di sini akan dapat 2X tambah 6Y sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan kita yang ketiga. Dan seterusnya, kita akan hilangkan pemboleh ubah X di sini. Di sini kita akan ambil persamaan 3 dan juga persamaan kedua. Jadi persamaan ketiga kita akan tambahkan dengan persamaan kedua. Kerana persamaan ketiga kita 2X dan persamaan kedua kita adalah negatif 2X. Jadi apabila kita tambah 2 ditambahkan dengan negatif 2, dan terhapuslah pemboleh ubah X tersebut. Jadi di sini kita akan dapati Y bersamaan dengan 190. Jadi kita terus mendapat nilai Y iaitu 190. Dan seterusnya kita akan dapatkan nilai X. Untuk mendapatkan nilai X di sini, kita boleh gunakan mana-mana persamaan, sama 1, 2 ataupun persamaan 3. Jadi di sini, cikgu akan gunakan persamaan yang pertama. Yang pertama di sini iaitu X tolak 3 didarabkan dengan 190. Sama dengan sifar. Maka jawapan akhir kita akan dapat nilai X sama dengan 570. Jadi inilah jawapan untuk X. Jadi kita lihat pada pembahagian markah di sini. Kita menerbitkan persamaan serentak, dapat 1 markah. Kemudian persamaan ketiga, 1 markah. Jawapan 1 markah, 1 markah dan 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan perolehi adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang ketiga. Sebuah kedai sukan mengiklankan untuk menjual sebatang raket badminton dan sebatang raket squash pada harga masing-masing RM60 dan RM85. Maka kos bagi 2 batang raket badminton dan 4 batang raket squash adalah RM200. Manakala harga kos bagi 4 batang raket badminton dan 2 batang raket squash adalah RM160. Hitung keuntungan yang diperoleh untuk setiap raket badminton dan squash yang dijual. Okay, di sini kita akan keluarkan persamaan yang terlibat. Jadi di sini, seperti harga untuk raket badminton dan squash masing-masing adalah RM60 dan RM85, di mana dia menjual 2 batang raket badminton dan 4 batang raket squash pada harga RM200. Jadi di sini kita akan keluarkan persamaan serentaknya adalah 2X tambahkan dengan 4Y sama dengan RM200. Kemudian, persamaan yang kedua pula kita lihat pada ayat ini. Harga kos bagi 4 batang raket badminton dan 2 batang raket squash adalah RM160. Jadi, 4X tambah 2Y sama dengan RM160. Jadi, ini adalah persamaan kita yang pertama dan ini adalah persamaan kita yang kedua. Seterusnya, kita akan menggunakan kaedah penghapusan untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi di sini,
Kita ambil persamaan pertama didarabkan dengan 2. Maka akan jadi 4x tambah 8y sama dengan 400. Ini adalah persamaan ketiga. Di mana di sini kita akan hapuskan pemboleh ubah x di sini. Jadi untuk menghapuskan pemboleh ubah x di sini, kita ambil persamaan 3 tolak persamaan 2. Jadi 4 tolak 4, terhapuslah nilai x tersebut. Kemudian 8 tolak dengan 2 akan jadi 6y. Dan sama dengan 400 tolak 160, terdapat 240. Maka nilai y kita adalah 240 dibahagikan dengan 6. Maka kita akan dapat 40. Dan seterusnya, kita akan dapatkan nilai x dengan kita menggantikan nilai y sama dengan 40 di dalam mana-mana persamaan. Jadi di sini cikgu akan gantikan nilai y sama dengan 40 dalam persamaan yang pertama, iaitu 2x tambah 4 darab 40 sama dengan 200. Maka dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapati bahawa nilai x-nya adalah bersamaan dengan 20. Jadi, harga kos untuk raket badminton adalah RM20, manakala harga kos untuk raket squash adalah RM40. Soalan bertanyakan tentang hitung keuntungan yang diperolehi untuk setiap raket badminton dan squash. Jadi kita akan ambil kosnya, harga jualan ditolakkan dengan harga kos. Untuk Y, iaitu raket squash, dijual adalah pada harga RM85. Jadi 85 ditolakkan dengan RM40. Maka nilainya adalah RM45 keuntungan. Manakala untuk X, iaitu badminton, harga jualannya adalah RM60 ditolakkan dengan RM20 sama dengan RM40. Jadi keuntungan untuk raket badminton RM40 dan keuntungan untuk raket squash adalah RM45. Jadi di sini mari kita lihat bagaimana pembahagian markahnya di sini. Kita mengeluarkan persamaan serentak, terdapat 1 markah. Kemudian persamaan ketiga, kemudian ini markah. Kemudian kita dapat jawapan di sini N1, dan di sini K1. Jadi markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita melihat soalan kita yang keempat. Rajah menunjukkan sebuah kereta dan sebuah van 6 tempat duduk. Sekumpulan 88 orang mangsa banjir dipindahkan menggunakan kereta dan van. Hanya 4 orang mangsa dibenarkan menaiki kereta dan 6 orang mangsa dibenarkan menaiki van. Dalam setiap kali perjalanan, kereta itu membawa 3 buah beg dan van itu membawa 12 buah beg. Dengan mengabaikan bilangan pemandu kereta dan van dalam peninggiran anda, hitung bilangan kereta dan bilangan van jika terdapat 126 beg telah dibawa oleh mangsa. Kita akan labelkan kereta sebagai X, pemboleh ubah X, dan van sebagai pemboleh ubah Y. Jadi di sini jumlah mangsa banjir adalah seramai 88 orang, di mana untuk menaiki kereta adalah sebanyak 4 orang dan van adalah 6 orang. Jadi kita akan terbitkan persamaan serentaknya, iaitu 4x tambah 6y sama dengan 88. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Seterusnya, persamaan yang seterusnya melibatkan jumlah beg, iaitu 126 beg. Mana untuk kereta, 3 beg iaitu 3x tambahkan dengan van 12 buah beg iaitu 12y sama dengan 126. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Seterusnya, kita akan menggunakan kaedah penghapusan untuk nak selesaikan soalan ini. Jadi, untuk itu kita kena samakan perkali bagi pemboleh ubah yang terlibat. Jadi, di sini cikgu akan samakan perkali bagi pemboleh ubah y. Itu, cikgu akan ambil persamaan pertama didarabkan dengan 2. Maka akan dapat 8x tambah 12y sama dengan 176. Maka terdapat persamaan kita yang ketiga di sini. Jadi di sini ada 12y dan 12y, maka kita boleh hapuskan, kita boleh hilangkan y ini. Jadi kita ambil persamaan 3 ditolakkan dengan persamaan kita yang kedua. Jadi 8 tolak 3 terdapat 5x di sini.
Jadi Y telah pun habis, iaitu 12 tolak 12 sama dengan 0. Kemudian 176 tolak 126 terdapat 50. Maka X kita dapat 10. Seterusnya kita akan cari nilai Y. Jadi kita akan gantikan X sama dengan 10 dalam mana-mana persamaan. Jadi di sini cikgu akan gantikan dengan dalam persamaan 1. Iaitu 4 didarabkan dengan 10 tambah 6Y sama dengan 88. Maka nilai Y kita akan dapat di sini adalah 8. Jadi di sini memerlukan 10 trip ataupun 10 kali perjalanan kereta dan 8 kali perjalanan sebuah van. Jadi terlihat pada pembahagian markah di sini, terbitkan persamaan kita yang ketiga terdapat satu markah, kemudian satu unknown di sini satu markah, kemudian jawapan X satu markah, dan seterusnya jawapan Y kita satu lagi markah, dan markah keseluruhan yang kita akan perolehi adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang kelima. Zaidah mempunyai P keping duit shilling dan Wan mempunyai Q keping duit shilling. Jika Zaidah telah memberikan 20 keping duit shilling kepada Wan, maka bilangan duit shilling mereka menjadi sama banyak. Jika Wan memberikan 50 keping duit shilling kepada Zaidah, maka mereka mendapati nisbah duit shilling Zaidah kepada Wan adalah 3:2. Cari bilangan keping shilling P dan shilling Q. Okay, di sini dia melibatkan pemboleh ubah P dan juga pemboleh ubah Q. Jadi di sini apabila Zaidah memberi 20 keping duit shilling kepada Wan, maka bilangan duit shilling mereka adalah menjadi sama banyak. Jadi bilangan keping duit Zaidah P akan ditolakkan dengan 20 dan akan diberikan kepada Wan, dan Wan akan bertambah sebanyak 20 dan bilangan keping duit shilling mereka akan jadi sama banyak di sini. Jadi di sini kita ada P tolak 20 sama dengan Q tolak tambah 20. Jadi untuk menjadikan dia satu persamaan, maka kita akan ringkaskan dia menjadi P tolak Q sama dengan 40. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Baiklah, seterusnya terlihat pada persamaan kita yang kedua pula. Kita akan ambil di sini menyatakan bahawa Wan memberi 50 keping duit shilling kepada Zaidah, maka nisbah duit shilling Zaidah kepada Wan adalah 3:2, iaitu 3:2 ini, iaitu melibatkan P ini ditambahkan dengan 50. Manakala Q akan berkurang sebanyak 50. Jadi untuk menerbitkan persamaan ya, dia akan jadi 2 didarabkan dengan P tambah 50 sama dengan 3Q tolak 50. Jadi di sini kita akan kembangkan dulu persamaan ini, dapat 2P tambah 100 sama dengan 3Q tolak 150. Jadi seterusnya kita akan menerbitkan satu lagi persamaan linear dalam keadaan yang lebih ringkas. Maka kita akan dapati 2P tolak 3Q sama dengan negatif 250. Kita akan labelkan sebagai persamaan kita yang kedua. Untuk persamaan yang kedua ni kita boleh tulis dalam pelbagai bentuk, sama ada 2P tolak Q sama dengan negatif 20 ataupun bentuk-bentuk lain yang setara. Seterusnya kita akan kaedah penghapusan di sini. Jadi kita akan samakan nilai perkali bagi pemboleh ubah. Di sini cikgu akan pilih pemboleh ubah P, di mana perkali untuk P adalah 2 untuk persamaan kedua dan persamaan pertama perkalinya adalah 1. Jadi kita ambil persamaan pertama didarabkan dengan 2, maka akan jadi 2P tolak 2Q sama dengan 80. Ini adalah persamaan kita yang ketiga. Jadi kita ambil persamaan 2 tolak persamaan 3. Jadi di sini P akan terhapus. Seterusnya negatif 3 tolak dengan negatif 2, kita akan dapat negatif Q sama dengan negatif 250 tolak dengan 80, kita dapat negatif 330. Maka Q bersamaan dengan 330. Ini jawapan untuk Q. Dan seterusnya untuk mendapatkan jawapan untuk P, kita akan gantikan nilai Q sama dengan 330 dalam mana-mana
persamaan. Jadi di sini kita gantikan dalam persamaan kita yang pertama, iaitu P tolak Q. Q di sini adalah 330 sama dengan 40. Maka P sama dengan 330 tambah 40. Dan jawapannya adalah 370. Jadi nilai jawapan untuk P 370. Jadi kita lihat pembahagian markahnya di sini. Kita wujudkan persamaan kita yang ketiga. Kemudian satu pemboleh ubah di sini, dan jawapan Q kita adalah dapat satu markah dan P kita satu markah. Jawapan markah keseluruhan yang kita akan perolehi adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita bernombor 6. Mujiana berusia 2 kali umur adiknya. 12 tahun yang lalu, umur Mujiana adalah 6 kali umur adiknya. Tanpa menggunakan kaedah matriks, hitungkan umur Mujiana dan adiknya. Okey, di sini dia melibatkan umur. Maklumat pertama yang kita dapat di sini adalah Mujiana berusia 2 kali umur adiknya. Jadi, untuk Mujiana, kita labelkan sebagai X. Umur Mujiana adalah bersamaan dengan 2 kali umur adiknya. Jadi, adiknya kita letakkan sebagai Y dan 2 kali. Jadi, 2Y. Jadi, X sama dengan 2Y. Kemudian, 12 tahun yang lalu, umur Mujiana adalah 6 kali umur adiknya. Jadi, dia flashback balik ke 12 tahun yang lalu, 12 tahun lepas. Jadi, umur Mujiana sekarang adalah X. Maka, umur Mujiana untuk 12 tahun yang lepas adalah X tolak 12 lah. Maka, di sini 6 kali umur adiknya. Jadi, umur adiknya adalah 6. Kemudian, umur adiknya pun ditolakkan dengan 12 juga. Maka, di sini, kembangkan persamaan ini ataupun kita ringkaskan persamaan ini, kita akan dapat X tolak 12 sama dengan 12Y tolak dengan 72. Kemudian kita boleh ringkaskan lagi di sini. Nilainya adalah X tolak 12Y sama dengan negatif 60. Maka di sini kita ada satu persamaan yang lengkap. Jadi di sini kita labelkan sebagai persamaan kita yang pertama. Jadi persamaan kita yang kedua kita ambil balik. X sama dengan, kita ambil balik sini. X sama dengan 2Y ini. Maka kita akan ringkaskan. Kita akan dapat X tolak 2Y sama dengan sifar. Ini kita labelkan sebagai persamaan kedua. Persamaan kedua dan persamaan pertama itu mana-mana pun tak kisah. Sama ada sini 1 ataupun sini 2 ataupun kita nak terbalikkan pun tidak jadi masalah. Seterusnya kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Kita akan hapuskan pemboleh ubah di sini. Kita dapati bahawa perkali untuk X masing-masing adalah 1. Maka di sini kita akan tolak. Iaitu persamaan pertama ditolakkan dengan persamaan kita yang kedua. Jadi X tolak X sama dengan 0, maka terhapuslah nilai X. Kemudian negatif 12 tolak dengan negatif 2, kita dapat negatif 10Y. Sama dengan negatif 60 tolak sifar, dia dapat negatif 60. Maka Y kita akan sama dengan negatif 60 dibahagikan dengan negatif 10. Maka Y sama dengan 6. Jadi seterusnya kita akan dapatkan pula nilai X di sini. Untuk dapatkan nilai X di sini, kita menggunakan mana-mana persamaan yang kita ada di sini. Jadi di sini, cikgu akan gunakan persamaan kedua. Dia lebih mudah. Iaitu X tolak 2 darab 6 sama dengan sifar. Maka nilai X kita akan dapat 12. Jadi kita dapati bahawa umur Mujiana adalah 12 tahun dan umur adiknya adalah 6 tahun. Ini kita labelkan sedikit sebagai adik. Ini adalah Mujiana. Okey. Jadi, segi pembahagian markah di sini, kita terbitkan persamaan, terdapat 1 markah. Kemudian di sini, 1 pemboleh ubah dan jawapan akhir kita Y, 1 markah, dan jawapan akhir kita untuk X, 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang ke-7. Soalan bernombor 7. Dalam rajah, garis lurus PQ dan RS bersilang pada titik Q, iaitu X, Y.
diberi kecurunan bagi garis lurus PQ dan RS masing-masing ialah negatif 0.5 dan 2. Pecahan A, cari persamaan garis lurus PQ dan RS. Soalan ini dia sedikit berbeza daripada soalan kebiasaan yang ditanya untuk persamaan linear serentak ini. Dia melibatkan persamaan garis lurus. Jadi A, dia suruh kita cari persamaan garis lurus untuk garis PQ dan RS. Jadi persamaan garis lurus secara umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. M adalah kecurunan, C adalah pintasan paksi Y. Dan di sini telah pun diberi kecurunan garis masing-masing iaitu PQ dan RS adalah negatif 0.5 dan 2. Kemudian nilai C pun telah ada dalam rajah iaitu 4 dan juga 2. Jadi untuk persamaan garis lurus PQ di sini, kita ambil Y sama dengan negatif 0.5x tambah 4. Kemudian untuk garis RS, Y sama dengan 2x tambah 2. Kerana nilai kecurunan dan nilai pintasan Y telah pun diberi di dalam soalan dan juga di dalam rajah. Seterusnya kita lihat soalan kita seterusnya iaitu B. Cari koordinat bagi titik Q. Jadi kita lihat pada rajah, kita dapati bahawa titik Q ini merupakan titik persilangan antara garis PQ dan juga RS. Jadi apabila titik persilangan, nilai X dan nilai Y-nya adalah sama untuk kedua-dua garis tersebut. Maka kita akan selesaikannya menggunakan kaedah persamaan linear serentak. Jadi seperti biasa, kita ambil balik persamaan garis lurus PQ dan RS tu, kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan linear yang lebih ringkas. Maka untuk persamaan PQ iaitu Y sama dengan negatif 0.5x tambah 4, kita akan tulis sebagai Y tambah 0.5 X sama dengan 4. Ini kita labelkan sebagai persamaan kita yang pertama. Kemudian untuk garis lurus RS, Y tolak 2X sama dengan 2. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Dan seterusnya kita akan selesaikan persamaan ini. Apabila kita lihat pada persamaan pertama dan kedua, perkali bagi Y telah pun sama, iaitu kedua-duanya perkali mereka adalah 1. Jadi kita tak perlu membuat persamaan yang ketiga. Jadi di sini kita akan ambil persamaan pertama tolak dengan persamaan kita yang kedua. Jadi Y tolak Y akan terhapus Y. 0.5 tolak negatif 2, kita akan dapat 2.5x. Dan 4 tolak 2 terdapat 2. Jadi X sama dengan 2 dibahagikan dengan 2.5, kita dapat 0.8. Seterusnya kita akan dapatkan nilai Y pula. Jadi di sini kita boleh ambil sama ada persamaan 1 ataupun persamaan 2. Jadi di sini cikgu akan ambil persamaan yang pertama iaitu Y tambah 0.5 didarabkan dengan 0.8 sama dengan 4. Maka kita boleh menggunakan kalkulator terus dan jawapan untuk Y adalah 3.6. Jadi di sini jawapan Y adalah 3.6 dan X adalah 0.8. Mari kita lihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan A, kita terbitkan dua persamaan garis lurus, maka masing-masing kita akan dapat 1 markah di sini. Itu markah pengetahuan. Kemudian di sini kita terbitkan persamaan serentaknya dalam bentuk yang lebih ringkas, dapat 1 markah. Kemudian 1 pun boleh ubah di sini dan jawapannya dan juga jawapan untuk Y. Dan maka keseluruhan di sini kita akan dapat adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 8. Sebuah butik menjual 52 pasang kebaya dan 52 pasang cheongsam dengan harga RM17,160 pada bulan Ogos. Pada bulan September, butik itu menjual 60 pasang kebaya dan 50 pasang cheongsam dengan harga RM18,000. Hitung dalam ringgit Malaysia, harga bagi sepasang kebaya dan sepasang cheongsam. Baiklah, kita akan terbitkan persamaan serentak untuk soalan ini. Kita dapati bahawa 52 pasang kebaya dan 52 pasang cheongsam berharga RM17,160. Jadi kita akan gantikan ataupun kita akan letakkan kebaya ini sebagai X, pembeli ubah X, dan cheongsam adalah pembeli ubah Y.
Jadi di sini 52X tambah 52Y bersamaan dengan 17,160. Itu adalah persamaan kita yang pertama. Kita lihat lagi, menjual 60 pasang kebaya dan 50 pasang cheongsam pada harga RM18,000. Jadi di sini kita akan tulis 60X tambah 50Y sama dengan 18,000. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Dan seterusnya kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Iaitu kita akan samakan perkali bagi pemboleh ubah yang terdapat di sini, sama ada X ataupun Y. Jadi di sini cikgu akan samakan perkali bagi pemboleh ubah X. X di sini 52 dan juga 60. Jadi di sini untuk persamaan pertama kita kena darab dengan 60. Jadi persamaan pertama didarabkan dengan 10, kita akan dapat 3120X tambah 3120Y bersamaan dengan banyak di sini 1,29,600. Ini persamaan kita yang ketiga. Seterusnya, persamaan kedua pula kita akan darab dengan 52. Jadi, kita dapat 3120X tambah dengan 2600Y sama dengan, ini pun banyak juga, 936,000. Ini adalah persamaan kita yang keempat. Jadi kita lihat pada persamaan 3 dan 4, nilai perkali bagi X adalah sama, iaitu 3120. Jadi kita boleh hapuskan dengan kita ambil persamaan 3 ditolakkan dengan persamaan yang keempat. Jadi 3120 tolak 3120, maka terhapuslah pemboleh ubah X di situ. Jadi kita ambil Y, 3120 tolak 2600, kita akan dapat 520Y sama dengan 1,29,600 tolak dengan 936,000. Sehingga kita akan dapat di sini 93,600. Maka nilai Y sama dengan 93,600 dibahagikan dengan 520. Maka jawapan yang kita akan dapat untuk Y adalah sebanyak 180. Seterusnya kita akan dapatkan pula nilai X dengan kita menggantikan nilai Y sama dengan 180 dalam mana-mana persamaan. Jadi di sini cikgu akan ambil persamaan yang pertama, iaitu 52X tambah 52 didarabkan dengan 180 sama dengan 17,160. Dan kita gunakan kalkulator dan kita akan dapati nilai X yang bersamaan dengan 150. Jadi harga untuk kebaya adalah RM150 dan harga untuk cheongsam adalah RM180. Seterusnya kita lihat dari segi pembahagian markah di sini. Satu markah kita terbitkan persamaan 3 dan 4, kemudian dengan satu pemboleh ubah di sini terdapat satu markah dan jawapan Y satu markah dan jawapan X satu markah lagi. Dan maka keseluruhannya kita akan perolehi adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 9. Jumlah jisim bagi 2 kali jisim Wafiq dan jisim adiknya Khalisah ialah 40 kg. Jisim bapa mereka adalah 65 kg. Sama dengan hasil tambah 3 kali jisim Wafiq dan 2 kali jisim adik. Hitung dalam kilogram jisim Wafiq dan jisim adiknya. Okay, di sini kita lihat pada ayat yang pertama di sini, jisim bagi 2 kali jisim Wafiq dan jisim adiknya Khalisah adalah 40 kg. Jadi di sini kita akan gantikan Wafiq sebagai X dan adiknya sebagai Y. Jadi 2 kali jisim Wafiq bermaksud 2X dan jisim adiknya tambah Y sama dengan 40. Ini persamaan kita yang pertama. Seterusnya, jisim bapa mereka adalah 65 kg sama dengan hasil tambah 3 kali jisim Wafiq dan 2 kali jisim adiknya. Maka di sini 3X tambah 2Y sama dengan 65 kg. Itu persamaan kita yang kedua. Seterusnya kita akan selesaikan
Soalan ini menggunakan kaedah penggantian. Kita akan samakan perkali bagi pilih Y. Persamaan pertama perkalinya 1, persamaan kedua perkalinya adalah 2. Maka kita ambil persamaan pertama didarabkan dengan 2. Tak dapat 4x tambah 2y sama dengan 80. Ini adalah persamaan kita yang ketiga. Jadi di sini kita akan ambil persamaan ketiga tolak dengan persamaan kedua. Jadi 4x tolak dengan x kita dapat x. Kemudian 2 tolak 2 dapat 0. Dan 80 tolak dengan 65 kita dapat 15. Maka x kita terus dapat jawapannya adalah 15. Dan seterusnya kita akan gantikan x sama dengan 15 dalam mana-mana persamaan. Di sini cikgu akan gantikan dalam persamaan kita yang pertama, iaitu 2 didarabkan dengan 15 tambah dengan y sama dengan 40. Maka y bersamaan dengan 10. Jadi di sini umur bagi Rafiq adalah 15 dan umur bagi adiknya Kalish adalah sama dengan 10. Jadi kita lihat pada pemberian markah di sini. Kita terbitkan persamaan yang ketiga dia dapat 1 markah. Kemudian di sini kita akan dapat 1 markah dan juga jawapannya sekali 1 markah dan jawapan Y 1 markah. Dan maka keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang bernombor 10 yang juga merupakan soalan terakhir di dalam perbincangan kita pada video kali ini. Hitungkan nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. 50X tambah 56Y sama dengan 690. 65X tambah 48Y sama dengan 711. Kita lihat pada soalan ini, dia merupakan soalan yang rutin. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan kaedah matriks, kita akan menggunakan kaedah penggantian. Jadi di sini kita telah pun ada persamaan kita yang pertama di sini dan persamaan kedua di sini. Jadi seperti biasa kita akan samakan perkali bagi X ataupun Y. Di sini cikgu akan samakan perkali bagi X. Perkali bagi X untuk persamaan pertama adalah 50 dan persamaan kedua adalah 65. Jadi untuk memudahkan kita samakan perkali, kita ambil persamaan pertama ini, kita akan darabkan dengan 65. Sebab sini ada 65, kita akan darab persamaan pertama darab dengan 65. Jadi 50 didarabkan dengan 65, kita dapat 3250x tambah 56 didarabkan dengan 65, kita dapat 3640y. Kemudian 690 didarabkan dengan 65, kita dapat 44,850. Ini kita labelkan sebagai persamaan kita yang ketiga. Dan seterusnya, kita ambil pula persamaan yang kedua, kita darab pula dengan 50. Darab dengan 50. Maka 65 didarabkan dengan 50, kita dapat 3250x tambah 48 darab dengan 50, kita dapat 2400y sama dengan 711 kita darab dengan 50, kita dapat 35,550. Ini adalah persamaan kita yang keempat. Jadi kita lihat persamaan 3 dan 4 untuk perkali X adalah 3250, ini sama. Maka kita boleh hapuskan dengan kita tolak persamaan 3 tolak persamaan yang keempat. Jadi 3250 tolak 3250, maka nilai X ni telah pun terhapus. Maka 3640 tolak 2400, kita akan dapat 1240y sama dengan 44,850 ditolakkan dengan 35,550, kita akan dapat 9,300. Kemudian nilai Y sama dengan 9,300 dibahagikan dengan 1,240. Kita akan dapat 7,5 untuk nilai Y. Dan seterusnya kita akan dapatkan pula nilai X. Jadi di sini cikgu akan pilih persamaan kita yang pertama.
Kita boleh pilih mana-mana persamaan, sama ada persamaan pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Dan kita akan gantikan nilai y sama dengan 7.5. Di sini cikgu pilih persamaan pertama, jadi 50x tambah 56 didarabkan dengan 7.5 sama dengan 690. Kemudian kita akan dapat nilai x 5.4. Baiklah, seterusnya kita lihat daripada segi pemberian markah di sini. Kita terbitkan persamaan ketiga dan ataupun persamaan keempat, dia dapat 1 markah. Kemudian di sini ada satu pun boleh ubah, 1 markah, dan jawapannya adalah 1 markah. Dan jawapan yang kedua iaitu X sama dengan 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan peroleh di sini adalah sebanyak 4 markah. Itulah saja untuk video kita pada kali ini, iaitu 10 soalan persamaan linear serentak. Soalan daripada percubaan pada pelbagai negeri untuk tahun 2020 ini. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.